rate of reaction. Faktor affecting rate of reaction purpose dia adalah sama ada untuk tinggikan kadar tu atau untuk rendahkan kadar tu. Semua yang saya bagi dalam nota dan juga dalam video YouTube adalah value positif, bermakna saya nak increase the rate. So kalau soalan minta decrease the rate, hang terbalikkan je lah explanation tu. Okay, berhati-hati ya, semua nota kamu adalah increase. Kalau tiba-tiba soalan minta decrease, tolong tengok balik ayat kamu. Okay, cuma how many factor are we having? 5. Okay, thank you. First one, Safia. Tak payah tengok nota weh. Concentration. Laili. Laili dah keluar. Terkeluar. Tak apa, Syahidah. Particle size. Particle size. Rifa. Any factor? Temperature. Temperature. Thank you. Najwa. Najwa. Nurin. Catalyst. Catalyst. Alright. Last but not least, Arisha. Physical state. Physical state. Saya dah ada concentration, particle size, temperature, catalyst. One more. Saya Datul? Sorry? Tak dengar. Temperature dan pressure. Ada pressure. Thank you. Okay, pressure combine dengan volume saya pernah tengok kat online, certain orang dia orang kata pressure dengan volume tu dua faktor yang berbeza. Untuk saya dia orang tu combine, so dia orang faktor yang sama. So jangan letak pressure dengan volume tu sebagai dua jawapan. Okay, dua sekali lah. So yang 5 factor kemudian, tapi sebelum saya move on into detail of this factor, kamu kena berhati-hati bila kamu pilih factor. Okay, kamu kena sangat berhati-hati bila kamu pilih factor sebab certain factor kita hanya boleh apply untuk certain orang. Okay, certain physical state. This is the only 5 factor that you will be learning. We will start off one with concentration. Okay, we will start the first one with concentration. Benda pertama yang kamu kena buat, yang kamu kena tahu untuk faktor-faktor ni adalah syarat dia. Dia hanya apply pada siapa? Yang tu penting. Sebab kalau equation kamu tak ada benda tu, kamu tak boleh bincang faktor ni. Concentration hanya boleh apply untuk siapa, Fatihah? Of course, reactant, kita hanya akan tengok reactant, tapi dia hanya apply pada physical state apa? Gas dengan aqueous. Gas dengan aqueous. Concentration standard, kita hanya akan apply pada gas dan aqueous. Maksud saya macam ni tau. Kalau saya ada equation, yang contoh ya, saya ada okay, katakanlah, okay. Saya ada magnesium solid, chlorine gas. So sekarang saya ada solid, saya ada gas. Saya tetap boleh bincang kehadiran concentration sebab saya ada kehadiran gas. Saya tak perlu semua reactant adalah gas. Tak perlu. Saya hanya perlu at least minimum ada seorang jadi gas ataupun seorang jadi aqueous, saya boleh guna faktor tu. Okay. Tetapi kalau semua adalah solid, contoh, kalau saya ada A solid react dengan B solid, lepas tu dapat produk. Okay, kalau dua-dua adalah solid ataupun kalau satu solid, satu liquid, dan kita tak boleh guna terus faktor concentration. Sebab concentration tak berubah kat situ. Kamu ubah macam mana pun dia tak akan berubah. So satu je, berhati-hati bila soalan suruh kamu yang pilih faktor. Kalau soalan dah bagi tahu, oh discuss concentration, saya tak risau, kamu discuss lah.
Alright, dia dah bagi tahu dia nak concentration. Dia jadi problem bila soalan tak bagi dan kamu yang kena pilih. Hang start pilih yang hang suka je. Tak boleh. Kena depends pada equation. Okay? So concentration hanya apply pada gas and aqueous. Satu. Kedua, yang kamu kena tahu adalah pasangan kawan baik dia. Setiap satu faktor dalam ayat, 5 ayat yang kamu ada dalam video YouTube ataupun dalam nota kamu, sebenarnya dalam 5 ayat tu, satu ayat je yang penting. Ayat nombor 2 biasanya. Alright, ayat nombor 2. Apa yang berlaku pada concentration? Kawan baik dia adalah number of reacting particles. Alright, number of reacting particles. Ni ayat yang penting. Reacting particle increase atau tak? Relationship dia adalah kalau concentration increase, kita akan tengok lagi detail nanti. Kalau concentration increase, number of reacting particles akan increase. Okay? Ini adalah perkataan, orang kata pasangan kawan baik dia. Concentration, kita tengok gas dan aqueous. Kawan baik dia number of reacting particles. Relationship dia directly proportional. Kalau concentration tinggi, bermakna number of reacting particles banyak. Okay? Kita tengok satu lagi. Where's my another? Sorry, one second. Okay, maksud saya kat situ. Kalau kamu tengok, concentration kamu kat sini, kamu ada concentration tinggi, concentration rendah. Low concentration, high concentration. Betul? Saya ada reactant A, saya ada reactant B. Okay, that is my reactant A, that is my reactant B. So kamu boleh nampak sekarang dalam concentration yang rendah, saya hanya ada 4 biji B, 4 biji A. Tapi bila saya increase the concentration, saya jadi banyak gila A dan banyak gila B. Betul? That is what we mean by number of reacting particles increase. Okay, reacting particles. That is what we mean by number of reacting particles. Next, bila kita nak tukar reactant kepada produk, saya ada reactant A tambah B, saya nak dapat X. That is my product. Okay, sebelum nak dapat produk, dia kena ada something yang berlaku. Pelanggaran. Kita panggil collision. Okay, dia kena ada pelanggaran berlaku untuk dapat produk. Kalau A dengan B kamu duduk static, A dia duduk kat situ tak bergerak, B duduk kat situ tak bergerak. Dia nak jadi apa? Dia tak jadi apa? Dia jadi A dengan B, dia tak buat apa. Betul? So macam mana A dengan B tu nak jadi produk, nak jadi X kamu. A dengan B kamu kena bergerak dan berlanggar. Pelanggaran ada 2 jenis. Satu, pelanggaran biasa, kita panggil collision. One more adalah effective collision. Kalau kamu ada tengok video ataupun ada nota depan kamu, kamu akan perasan kita ada cerita pasal 2 benda. Effective collision dan juga collision. Okay? Dan bila saya ada 2 benda kat situ, bermakna 2 benda yang berbeza lah. Okay? Siapa yang akan hasilkan produk? Effective collision. Alright? Tapi sebelum ada effective collision, sebelum ada pelanggaran yang efektif, saya kena ada pelanggaran terlebih dahulu. Dan tengok logik dalam slide kita sekarang. Concentration rendah, number of particle saya dalam keadaan macam ni, loose, tak banyak. Okay? Berbanding dengan concentration tinggi, rapat. Ramai, rapat, padat. Fikir logik, siapa langgar banyak? Concentration tinggi. Betul? Obviously concentration tinggi akan langgar banyak. Pelanggaran ada 2 jenis. Satu, yang berjaya, kita panggil efektif. Satu lagi, yang tak berjaya, dia tak jadi produk. Pelanggaran perlukan pelanggaran yang betul. Kalau kamu langgar, dia kena masuk pada log tu baru dia jadi produk. Okay? Alright, satu. Kedua, dia kena tenaga yang cukup. Tenaga kita bincang nanti. Okay, kat sini kita nak bincang pelanggaran dulu. Pelanggaran kadang-kadang kita langgar, kita jadi pelanggaran manja-manja. Tak jadi produk. A dengan B langgar, lepas tu pisah balik, tak jadi X. Alright? Tapi, kalau lagi banyak pelanggaran yang boleh berlaku, kalau banyak molekul saya, banyak yang boleh berlanggar, automatically effective collision kita akan jadi lebih tinggi. Peratus untuk jadi produk tu akan jadi lebih tinggi. Alright? So collision tinggi, effective collision mesti akan jadi lebih tinggi. Okay?
Bear that in mind, at the end of the day, kita nak bincang pasal rate. Rate apa benda? Rate daripada reactant nak jadi produk. Betul? Dan semua yang saya bincang hari ni adalah rate tinggi. Okay, semua yang saya bincang hari ni adalah rate tinggi. So conclusion, kalau concentration tinggi, rate akan tinggi. Okay, boleh? Alright, ayat kita bincang nanti, saya malas nak bincang ayat dulu. Next, particle size. Okay, particle size. Masih kepada syarat dan kawan dia. Particle size, kawan dia, kita hanya boleh bincang particle size dengan keadaan physical state apa. Nurin? Solid. Solid. Saya hanya boleh bincang particle size dengan solid. Tak boleh orang lain. Kalau semua dalam tu aqueous, katakan HCl aqueous, tambah dengan NaOH aqueous, lepas tu saya dapat produk saya NaCl aqueous tambah H2O liquid. Alright? Semua reactant kamu aqueous. Ubah particle size. Logik tak? Tak logik lah. Betul? Particle size tak kamu ubah. Betul? Sebab dia liquid, dia mana ada particle size. Okay, particle size hanya apply untuk solid. Ingat, particle size hanya apply untuk solid. Dan kawan baik untuk particle size, pasangan ayat untuk particle size adalah contact surface area. Alright? Salah hijau pula dah. Contact surface area. Okay? Dan yang paling penting, contact surface area dengan particle size punya relationship. Apa jadi bila particle size besar and apa jadi pada contact surface area. Tengok dulu. Saya senang nak nampak, kita guna butter. Ini satu ketul butter yang tak cair lagi. Alright, satu ketul, satu blok. Kamu buka-buka daripada pembalut tu, ni satu blok butter yang besar tu. Okay? Ni adalah butter yang saya dah keluarkan dan saya dah potong kecil-kecil. Okay, butter yang saya dah potong kecil-kecil. Fikir logik. Siapa lebih cepat cair? Kecil ke besar? Kecil. Kecil lah. Betul. Alright. Contoh satu lagi. Kamu ada daging ayam sekeping, tak potong. Dengan daging ayam yang kamu dah hiris. Nak masak Maggi. Siapa lagi cepat masak? Yang dah hiris. Kenapa yang dah hiris dan butter yang dah potong tu akan lebih cepat masak dan lebih cepat cair? Contact surface area. Luas permukaan yang boleh ada reaction. Luas permukaan yang boleh ada reaction. Kalau dia butter besar seketul macam tu. Kalau dia butter besar seketul macam tu. Alright. Permukaan yang boleh. Contact surface area yang boleh ada reaction hanya adalah sini. Sini. Permukaan yang dia ada je. Alright. Tapi kalau saya dah potong kecil-kecil. Setiap satu yang kecil-kecil tu ada permukaan dia. So kawasan permukaan dia, contact surface area akan jadi lebih besar. Bila contact surface area lebih besar, lagi banyak permukaan yang terdedah kepada haba kamu. Sebab tu butter tu lebih cepat cair, ayam tu lebih cepat masak. Make sense? Dengan kata lain, contact surface area and particle size. Particle size besar, contact surface area akan kecil. They are inversely proportional. Alright, they are inversely proportional. Ingat yang tu. Bila particle size besar, contact surface area jadi kecil. Okay, ingat ya, butter yang besar, contact surface area kecil. Berbanding butter yang kecil, setiap satu bongkar tu ada 6 permukaan. Memang lagi banyaklah permukaan. Betul? Okay, make sense takat ni? Dan balik kepada pelanggaran. Alright, balik kepada pelanggaran sekarang. Rasa-rasa satu butter besar duduk sorang-sorang. Ada pelanggaran? Alright? Betul? Kalau saya potong kecil-kecil, setiap permukaan tu lagi banyak. Permukaan yang boleh berlanggar tu lagi banyak. Ni, permukaan semua ni boleh berlanggar. Semua permukaan ni boleh berlanggar. Automatically, siapa ada collision lagi tinggi? Alright, pakcik ni lah collision lagi tinggi. Betul? Balik kepada benda yang sama. Collision tinggi, effective collision tinggi. Bear that in mind ya, yang dapat produk adalah effective collision. Okay.
Bila effective collision tinggi, rate akan tinggi. Produk akan tinggi. So, kalau nak rate tinggi, nampak kat sini? Kalau saya nak rate saya tinggi, bermakna particle size saya kena kecil supaya contact surface area saya kena besar. Nampak? So, rate tinggi bermakna particle size kena kecil. Nampak logik dia? Okay. Alright. Saya nak cerita simple-simple je lah. That is your particle size. Satu sebelum kita move on, masih kena sangat-sangat solid pasal apa yang terlibat. Okay, yang ni yang selalu kamu akan buat salah. Kamu bantai aja bila soalan minta faktor, hang ikut aku lah, mood aku hari tu nak bincang particle size, aku bincang particle size. Tak boleh. Okay, kena tengok dia adalah reaction apa. Okay, yang tu penting. Next, pressure. Alright, pressure kawan baik, volume. Pressure kawan baik, volume. So kita cerita dulu hubung kait relationship kawan baik ni. Kalau pressure tinggi, volume akan rendah. Setuju ke statement ni? Kalau kamu ada plastik, kamu tekan plastik tu, tekanan kamu adalah pressure. So kalau kamu tekan kuat, plastik tu akan jadi makin kecil. Alright? Okay? Tapi kalau kamu tak tekan kuat, pressure kamu rendah, plastik kamu masih akan jadi dalam keadaan yang besar sebab tekanan dia sangat rendah. Okay? Tak ada orang tekan, tak ada orang pressure dia. So, kat sini, kita boleh nampak daripada gambar, this is low pressure. So, tekanan saya tak tinggi mana, saya ada pump kat sini. Ni pump saya, warna ni. This is my pump. Saya tekan pump tu sikit-sikit je. Tenaga yang 1% je saya tekan. So, luas permukaan saya akan masih sangat besar. Luas permukaan kita akan masih sangat besar. Ni luas permukaan kita. Okay? So, kalau low pressure, high volume. Berbanding, ni pump saya. Berbanding, saya tekan kuat gila. Alright? Saya tekan kuat gila. High pressure. Saya tekan kau-kau 100% tenaga. Saya padatkan dia. Bila saya padatkan dia, apa jadi? Volume saya berkurang. Ni kawasan volume saya. Alright, semua benda dipadatkan. Low volume. Okay? Dan sebelum kita move on, kalau kamu kira biji tu, gambar raja kat kiri dan kanan, akan ada biji-biji yang sama banyak. Okay, kamu akan perasan kat sini ada 10, 15. 15 biji kat kiri, 15 biji kat kanan. Maksudnya tu apa? Bermakna hanya pressure berubah. Concentration kekal. Alright, bilangan biji tu kalau kita melambangkan concentration guna bilangan biji tu, concentration kekal. Dengan kata lain, dalam exam, setiap kali kamu bincang faktor, kamu bincang satu per satu. Jangan combine pressure dengan concentration, jangan combine apa-apa faktor. Hang pening. Bila hang bincang satu per satu. Bila pressure berubah, orang lain semua sama. Bila concentration berubah, semua orang, pressure, volume, temperature, semua sama. Okay? So faktor kita hanya boleh bincang satu per satu. Sekarang concentration saya sama. Okay? So apa yang berlaku? Tengok, kita nak fikir collision. Kita masih kepada collision sayang. Kita masih fikir pelanggaran. Hang tengok logik kan? 15 orang duduk dalam bilik yang besar. 15 orang duduk dalam bilik yang kecil. Siapa langgar banyak? Okay, bilik yang kecil lah. Betul? So bilik yang kecil terhasil sebab apa? Sebab high pressure, low volume. So kalau collision tinggi di sebelah sini, bermakna effective collision saya akan tinggi. Bila effective collision saya tinggi, bermakna rate saya akan tinggi. Produk saya akan dihasil dengan banyak. Therefore, conclusion kamu, rate kamu tinggi sebab pressure tinggi yang kamu apply. Okay, pressure tinggi, volume rendah. Okay, so kalau nak rate of reaction tinggi, pressure tinggi, volume rendah. Ingat yang tu. Okay, ingat yang tu. But in mind, at the end of the day, kalau tak ingat, hang boleh conting-conting apa ni. So kalau pressure rendah, bermakna saiz saya besar. Kalau pressure tinggi, saiz saya kecil. Lepas tu hang letak 4 titik. Hang boleh nampak dah weh. Titik 4 titik siapa yang langgar banyak.
Okay? Alright, tak perlu hafal pun, faham je. Okay, untuk 3 faktor ni, kita nak berhenti Sat. Kita nak tengok balik explanation dia. Kita tengok. Alright, by the way, sebelum tu, pressure, kawan baik dia. Alright, belum cerita kawan baik dia. Dan syarat dia, pressure hanya apply pada siapa? Gas. Thank you. Gas sahaja. Hanya apply pada gas sahaja, tak boleh apply pada orang lain. Hanya apply pada gas. Dan ayat kawan baik dia adalah distance between reacting molecule. Okay, reacting particles. So distance between reacting particles adalah keyword dia. Alright, apa maksud keyword-keyword yang saya bagi ni? Kita akan tengok pada explanation. Saya nak tengok untuk 3 faktor ni terlebih dahulu. Saya nak kamu tengok pada ayat bawah. 3 ayat bawah. Higher collision, number of effective collision, rate of fraction. Untuk pressure. Untuk particle size, 3 ayat bawah. Higher collision, number of effective collision, rate of fraction. Concentration. Higher collision, number of effective collision, rate of fraction. Sama. So jangan bagi tahu kat saya, teacher ada 5 faktor, setiap faktor ada 5 ayat, banyaknya nak hafal. Sama je weh. Okay. Dan kita nak tengok kepada faktor pertama. Pertama dan kedua, yang penting sebenarnya adalah faktor kedua. Sebab apa? Faktor pertama tu tak payah hafal pun. Faktor pertama tu adalah faktor yang Han nak bincang. Concentration increase. Tak percaya, kita tengok lagi. Particle size. Particle size decrease. Kita bukan, point pertama tu bukan apa-apa explanation tau. Point pertama tu adalah faktor yang Hang pilih, yang Hang nak bincang. Dan faktor kamu sekarang tengah increase atau decrease. Sebab tu, kalau kamu nak kata susah, senang weh. Nampak? Ayat pertama. Ayat pertama tu bukan explanation. Dia adalah pilihan faktor kamu. Increase atau decrease je. Dengan kata lain, setiap satu syarat, kamu hafal 1 ayat je. Ni ayat yang akan berubah. Nampak? Seperti yang kita cakap tadi, kalau concentration, kita akan bincang number of particles. Sebab tu dia cakap more particles. Alright, more reactant particles in the same volume. Sebab kita akan bincang bilangan reacting particles. Okay, itu concentration. Kalau particle size, like we agree, particle size, kawan baik dia mesti adalah contact surface area. Ni kawan baik dia. Nampak? Sebab tu kamu perlu ada conclusion dia. Okay, kalau particle size, dia mesti hanya cerita pasal contact surface area. See that? Boleh? Jangan tak boleh buat. Saya boleh guarantee factor. Factor affecting ni mesti akan keluar. Alright? Dia mesti akan keluar. Chapter 8 tak ada explanation langsung. Chapter 9 takkan dia tak keluar explanation dah. Dia akan keluar. Dia keluar macam mana je. Dia keluar macam mana dan dia keluar apa. Kamu duk perasan chapter 1 kamu, chapter 1 pula, semester 1 kamu tak banyak sangat chapter explanation tau. Kecuali chapter periodic table hari tu. Betul? Alright? So chapter lain, kita fokus banyak calculation sana ni. So chapter yang calculation tambah explanation, explanation tu saya agak garanti dia akan keluar. Dia keluar yang mana je. Sebab tu saya bagi dalam point yang senang lah. Tolong hafal. Okay, tolong hafal, tolong faham. Dan last but not least, pressure. If you look at it, reacting particle distance. Alright, sebab saya guna conclusion tadi adalah distance between reacting particles. So kamu nampak point dia, reacting particle closer or further away. Bila saya kata distance saya nak satu je. Saya nak dekat atau jauh. Betul? Closer atau further away. Tu je. Nampak? So 3 faktor ni, the first 3 yang kita bincang, nak kata dia orang beza. Tapi dia orang beza satu ayat je. So dalam 3 ni, yang penting adalah dia restricted kepada siapa? Okay? Jangan buat careless kat situ. Concentration mesti hanya adalah aqueous gas.
Orang lain tak boleh bincang concentration. Dan keyword dia apa? Okay? Dia mesti kena cerita pasal bilangan reacting particles. Number of reacting particle increase or decrease. Next. Kalau untuk particle size, dia mesti kena cerita hanya pasal solid. Dan kawan baik dia, point dia mesti adalah contact surface area. Alright? Habis. Kalau pressure mesti adalah gas, hanya apply pada gas dan kita akan cerita jarak, distance. Jarak antara reacting particle dekat atau jauh. Habis. Boleh buat. Okay. Dalam exam boleh tulis point form. Ayat yang saya bagi dalam video YouTube tu adalah ayat yang lebih pendek berbanding nota kamu. Dia banyak pada point form, dia banyak pada point lah. Dalam exam tolong lengkapkan ayat kamu. Okay? Alright, hafal boleh hafal guna point, tapi dalam exam tolong lengkapkan ayat kamu. Macam biasa soalan explanation dalam exam boleh jawab guna point form, tetapi kena ayat lengkap. Nasihat saya jawab point form, tak payah tulis esei banyak. Kamu pun pening, pemeriksa pun pening. Okay? Question? Dah? Kalau dah, kita nak sambung kepada dua lagi faktor. Sebelum dua lagi faktor tu, ingat tadi kalau saya kata saya ada A tambah B, saya nak jadi produk X. Kita kena ada collision. Dengan lebih tepat, kita kena ada effective collision. Betul? Dia kena berlanggar supaya dia react. Kalau dia duduk saja, dia tak buat apa, dia kena berlanggar, itulah reaction dia. Okay, baru dia dapat produk. So, satu lagi yang kena ada untuk dapat produk adalah energy. Okay? Dia kena ada minimum energy. Kenapa tadi saya kata collision, dia langgar. Tapi kenapa ada pelanggaran yang dia berlanggar tapi dia tak jadi produk? Sebab tenaga tak cukup. Dia langgar manja-manja. Dia langgar sentuh-sentuh macam tu je. Dia tak jadi produk. Tenaga tak cukup. Dia tak cukup kuat untuk A dengan B tu react. So dia kena ada tenaga. And dia kena ada minimum energy. Alright? Minimum, lebih tepat, sorry. Dia kena ada minimum kinetic energy. Sebab benda tu tengah bergerak. So kinetic energy. Okay? Dia kena ada minimum kinetic energy yang kita panggil activation energy. Alright? Yang kita panggil activation energy. Nama pun activation. Dia cukup tenaga tu, baru dia activate reaction tu. Kalau dia tak cukup tenaga tu, reaction kamu takkan activate. Reaction kamu duduk ngangah macam tu. Macam apalah. Apa tak pernah capai activation energy. Sentiasa duduk ngangah. Tak adalah, gurau je. Pandai je. Baiklah. Baik-baik je. Kelas-kelas dah habis form. Nak juga peli kita orang. Okay. So, activation energy is the energy that you need to start the reaction. It's the minimum energy that you need to start the reaction. Okay? So, kalau activation energy saya adalah 100 kJ per mol, tapi A dengan B kamu hanya ada 80 kJ per mol, dia takkan jadi produk. Dia takkan jadi produk sebab dia tak cukup tenaga. Okay? Boleh? Setuju? Alright? Activation energy is the minimum kinetic energy. Dia minimum kena capai banyak tu. Okay? Kalau activation energy saya adalah 50 kJ. Okay? Kalau activation energy saya adalah 50 kJ, A dengan B pegang 80. Dan baru dia jadi dapat X. Okay? Itu adalah minimum kinetic energy. Dia kena capai minimum tu. Kenapa nak cerita pasal minimum kinetic energy? Sebab dua lagi faktor yang kita nak bincang akan cerita pasal energy. Akan cerita pasal kinetic energy lebih tepat. Macam biasa, temperature dan juga catalyst nanti dia akan ada kawan dia juga, tapi dia lebih selesa, dia tak ada syarat. Temperature boleh apply untuk semua reaction. Tak kisah dia aqueous atau aqueous, solid, liquid ataupun whatever they are. Semua reaction, semua reactant dia boleh. Okay? So dia tak ada restriction kat situ. Dan kawan baik dia untuk temperature adalah average kinetic energy. Alright? Dan juga activation energy. Okay? Dua ni. Okay? Kita akan ada dalam ayat tu nanti.
Kalau kamu nak nampak logik dia, kalau kamu nak relate juga kepada collision, boleh, tak ada masalah. Sebab at the end of the day, kita masih nak collision tinggi, effective collision tinggi. Cuma kat sini, kita nak bincang lebih detail, lebih tepat. Kita tak hanya bincang collision, kita bincang tenaga juga. So obviously, bila sejuk, cold. Alright, sejuk ni. Bila sejuk, kinetic energy akan jadi rendah. Kenapa kinetic energy akan jadi rendah? Sebab bila sejuk, tenaga molekul-molekul ni rendah. Bila tenaga dia rendah, dia akan bergerak lambat. Betul? Dia akan bergerak lambat. Gerak lambat. Bila dia gerak lambat, maksud dia apa? Kinetic energy dia rendah. Sebab dia tak ada tenaga nak bergerak. Sebab tu dia gerak lambat. Okay. Berbanding panas. Panas ni. Hot. Bila panas, kenapa dia boleh bergerak cepat? Kita tahu kalau panas, molekul tu gerak cepat. Kenapa molekul tu gerak cepat? Sebab bila dia panas, setiap satu biji molekul ni, okay, dia akan ada kinetic energy yang sangat tinggi. Alright, dia akan ada pergerakan kinetic energy yang sangat tinggi, sebab tu dia boleh bergerak laju. Dan sebelum kita masuk average kinetic energy and activation energy, satu gerak lambat dalam saiz yang sama. Bilangan biji yang sama. Satu gerak cepat gila dalam saiz Tupperware yang sama, bilangan biji yang sama. Fikir logik, siapa langgar banyak? Panas ke sejuk? Panas. Betul. Panas mesti langgar lagi banyak sebab dia gerak lagi laju. Okay. So panas kat sini will have higher collision, higher effective collision. Dengan kata lain, panas mesti ada rate yang lebih tinggi. Cuma dalam explanation, like I said, kita nak pergi lagi detail, kita tak cerita collision je. Kita masih cerita effective collision sebab nak dapat produk kena ada effective collision. Tetapi kita ada ayat baru. Ayat baru kita adalah average kinetic energy increase. Dan juga ayat ni. Ayat ni sama dengan catalyst nanti tau. So tak payah ubah, guna je ayat ni. Number of molecule with kinetic energy equal to or higher than activation energy increase. Activation energy adalah tenaga minimum yang kamu kena capai untuk jadi produk. Activation energy adalah tenaga minimum yang kamu kena capai untuk tukar reaktan kamu jadi produk. So bayangkan sejuk dengan panas. Yang ni pegang kinetic energy rendah. Yang ni pegang kinetic energy tinggi. Berapa banyak molekul dalam sejuk dan berapa banyak molekul dalam panas yang boleh capai the minimum activation energy? Fikir logik. Kalau activation energy teacher adalah 50 kilojoule, fikir logik, satu slow gila, sejuk, tak ada tenaga. Satu panas, tenaga tinggi. Molekul, dalam keadaan ni, molekul mana yang akan lagi senang untuk capai minimum energy? Mestilah panas. Betul? Sebab tu statement dia adalah perkataan number of molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increase. Betul? Bilangan molekul yang boleh capai activation energy tu increase. Nampak? Okay. Boleh? Alright. That is temperature. Catalyst. Catalyst pun sama. Kita masih guna ayat ini. Number of molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increase. Sama. Okay, number of molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increase. Kita tengok saya ada dua keadaan kat sini. Saya besarkan sikit bagi nampak. So, satu ada catalyst, satu tak ada catalyst. Yang ni tak ada catalyst. Yang ni ada catalyst. Saya masukkan catalyst. Dan dulu SPM kamu dah pernah belajar dah. Catalyst dia adalah bahan yang kamu masukkan to speed up the reaction. Betul? Kamu selalu tahu, oh kalau catalyst dia masuk, dia akan lajukan reaction. Yang tu yang kamu belajar kat form 5. Tak salah, betul. Cuma kat sini kita nak belajar kenapa reaction akan laju. Kenapa bila catalyst ada, reaction jadi laju? Sebab catalyst tu akan buat jalan baru. Catalyst tu adalah plus. Dia buat highway kat kita orang. Okay, kita tengok sikit. Kalau jalan lama,
reaktan saya kena panjat tangga tinggi ni. Ni jalan lama. Reaktan saya kena panjat sampai kat puncak baru golek jadi produk. So activation energy reaktan saya adalah daripada reaktan sampai kat puncak. Yang ni activation energy saya. Bayangkan tangga yang hang kena naik tu. Tinggi gila. Alright? Berbanding kalau saya ada catalyst. Bila ada catalyst bermakna kamu ada highway, kamu ada shortcut. Jalan baru kamu perlu panjat tangga, still kena perlu panjat tangga, tak ada masalah. Panjat, tapi sampai sini je. Dan kamu boleh golek jadi produk. Dan yang penting, produk yang sama. Produk yang sama, reaktan yang sama. Reaction tak berubah. Kalau A tambah B dapat X, saya masih adalah A tambah B dapat X. Satu lagi laju. Sebab kehadiran shortcut. Nampak? Okay? Dan fikir logik, masih balik kepada fikir logik. Kalau saya kat sini tinggi 100 kilojoule. Saya kena capai, molekul saya kena capai 100 kilojoule baru boleh sampai puncak. Kalau saya capai 80, saya sampai sini, saya golek balik. Alright? Kalau saya ada 70 je, tenaga saya ada 70 je, saya naik separuh, lepas tu saya golek turun bawah balik. Saya tak boleh sampai produk sebab tenaga saya tak cukup. Berbanding kawan ni. Jalan baru kan, highway. Activation energy saya mungkin 30 kilojoule je. So molekul saya hanya perlu ada pegang tenaga 30 kilojoule dan saya boleh lepas puncak ni jadi produk. Fikir logik. Dua keadaan. Satu kena naik sampai 100 baru jadi produk. Satu kena naik 30 jadi produk. Siapa banyak jadi produk? 30 lah. Betul? Exam. 100 markah dapat A kimia. 30 markah dapat A kimia. Kalau dalam dua keadaan ni, keadaan mana yang orang ramai dapat A kimia? 30 ke 100? 30. 30 lah. Akan ada more molecule dapat A. Tapi dengan duka citanya exam kamu tak ada catalyst. Exam kamu punya catalyst adalah anda, diri anda. Okay? Kalau ada catalyst saya letak dah supaya A tu 30 dah dapat A. I wish. Minta maaf tak ada. Saya tak jumpa lagi catalyst tu. Nanti saya dah jumpa, saya akan bagilah kat budak saya. Supaya budak saya tegar sikit. Okay? Terbuka sikit hati dia nak belajar kimia. Okay. So over here, that is the function of catalyst. Okay? Dan bila saya kata highway, sebab tu ayat saya guna perkataan alternative pathway with a lower activation energy. Hang jangan tulis highway, malu aku. Alright, dia jalan lain. Jalan shortcut yang kita panggil alternative pathway, jalan lain. Okay? Alternative pathway with a lower activation energy. Jalan baru kamu boleh jadi laju sebab activation energy kamu dah rendah. Nampak? Satu puncak tinggi gila, satu puncak rendah ni. So puncak tu adalah activation energy. Okay, puncak kamu tu dah rendah. So by that in mind, alternative pathway with lower activation energy adalah kawan baik untuk catalyst. Okay, ayat ni takkan ubah. Jumpa je catalyst, ayat ni ada, dapat markah. Okay, boleh setakat ni. 5 factor. Saya tak nak kamu nampak benda tu berbeza dan kalau kamu perasan ayat bawah dua tu takkan berubah pun sampai bila-bila. Betul? Sama je. Guna je. Okay? So jangan duk rasa ada 5 faktor, jangan duk rasa banyak sangat. My advice adalah cuba faham daripada hafal sangat-sangat. Okay? Cuba faham daripada just hafal. Benda tu tak adalah susah sangat benda yang kamu boleh buat. Okay? Benda yang kamu boleh buat. Ayat pun tak payah gempak-gempak sayang. Ayat biasa-biasa je. Kita bukan nak check grammar pun. Kalau check grammar habislah aku rasa kimia fail mah. Okay. Soalan ni. Kita nak pergi kepada soalan. Okay. Soalan exam ada banyak jenis. Soalan tutorial adalah antara yang dia suka keluar lately. Alright. Soalan yang dia apply dalam daily life kamu. Dia bagi keadaan. Kamu explain keadaan tu. Guna kimia. Yang tu sekarang dia suka duk keluar bentuk macam ni.
Kalau bentuk yang static, bentuk yang biasa adalah contoh macam saya ada, contoh biasa adalah mungkin saya ada like this, tambah HCl aqueous, lepas tu saya dapat NaCl aqueous tambah H2O. Okay, benda yang start. Dia bagi equation, dia ceritalah atas tu dia ada buat calculation apa-apa, rate law ke apa benda mak nenek, dia dah buat calculation. Alright, bawah tu dia minta, soalan last ke, soalan kedua last ke, dia minta give 2 factors to increase the rate. Ataupun 2 factor which will affect the reaction above. Alright, dia minta kamu the reaction above. Okay, dia yang minta. So bila dia yang minta 2 factor, macam biasa kita tengok face. Kita tengok face, oh dia aqueous, aqueous. Saya boleh pilih apa, saya tak boleh pilih apa. Okay, saya ada 5 faktor. Kalau dia minta 2 dah. So dalam 5 tu, okay, apa yang kita boleh pilih? Pilihan kamu ada apa? Yang pertama, air. Concentration. Kita boleh pilih concentration. Aziatun? Temperature. Temperature. Rifa? Rifa? Rashida? Dia online teruk gila ni. Alright. Tak ada suara, tak ada. Syahira? Catalyze. Catalyst. Alright. Yang kita boleh pilih 3 ni je. Tak apa, tak ada oral dalam kimia. 3 ni je. Alright. 3 ni dan kamu pilih any 2. Kita tak boleh pilih pressure. Kalau kamu perasan, kita tak boleh pilih particle size. Sebab saya tak ada solid, saya tak ada gas. Nampak? Ni soalan, orang kata soalan tipikal lah. Soalan yang kamu boleh jawab. Okay, kamu pilih, kamu explain guna ayat yang saya duk bagi tadi lah. Tak ada masalah. Okay, yang ni kamu pilih. Dan kamu boleh pilih untuk tulis sama ada rate increase atau rate decrease sebab dia hanya kata which will affect. So affect untuk increase atau decrease affect jugalah. So kamu boleh pilih. Satu lagi jenis soalan adalah dia dah bagi tahu dah. Explain, yang ni soalan yang paling senang lah untuk saya. Explain the factor, explain the changes. Ataupun ayat dia, explain the changes on the rate when concentration NaOH increase. Dia dah bagi tahu ayat pertama. Alright, dia dah bagi tahu perubahan apa yang berlaku. Concentration NaOH increase. Apa yang berlaku pada rate. Soalan macam ni, soalan untuk saya soalan senang. Dia dah bagi tahu faktor apa, dia dah bagi tahu siapa yang berubah, dia dah bagi tahu naik atau turun. Han explain je kat bawah tu. Alright, Han explain je. So explain macam mana? Explain guna ayat yang tadi. When the concentration NaOH increase, the number of reacting particles in the same volume increase. Therefore, collision increase, effective collision increase, rate of reaction increase. Nampak? Okay, boleh. Ni 2 jenis soalan yang orang kata typical dan dia boleh guna jawapan yang ada dalam nota. Dalam exam lately, 2-3 tahun ni, dia suka keluar keadaan. Kamu kena explain keadaan tu. Okay? So kita akan tengok cara ayat lah. Kita akan fokus pada ayat dan juga kamu kena tentukan faktor apa yang kamu pilih. So untuk soalan A. In the lab, powdered calcium carbonate react much faster with the dilute hydrochloric acid than the calcium carbonate chips. Powder sebut. Alright? React faster than calcium carbonate chips. Calcium carbonate chips adalah dia sebiji-sebiji tau. Dia sebiji-sebiji besar. Alright, dia macam chip. Okay? Macam coin, macam shilling. Sebiji-sebiji. Okay? So, explain this observation. Dia tak bagi tahu faktor apa. Dia tak bagi tahu
point apa? Dia cuma bagi kita tahu keadaan. Saya ada benda, sekarang benda ni larut lagi cepat dalam asid berbanding kawan dia dalam bentuk lain. So kita tengok hanya pada calcium carbonate. Fokus on your calcium carbonate sekarang adalah solid. Rasa-rasa kita akan bincang faktor apa? Saya Dato'? Rasa-rasa macam mana kita nak explain observation ini? Faktor apa yang kita akan guna? Oh, saya lupa mic kamu rosak sayang. Particle size, thank you. Alright, kita akan bincang particle size. Particle size, cuma ayat dia kena slightly different sebab kamu kena jawab soalan. So tengok cara saya tulis. Kamu kena explain guna powder calcium carbonate dan juga kamu kena explain guna chips calcium carbonate. Tak boleh hanya tulis contact surface, particle size dia besar, particle size dia kecil. Kena tulis particle size siapa besar. Sebut, react much faster. Bila dia kata sebut react much faster, bermakna particle size sebut adalah sangat kecil. Sebut kan? Alright? So, start with particle size. Kita guna keyword yang sama tapi cara tulis ayat tu berbeza. Particle size of powdered. Jawab soalan, guna balik apa yang dia bagi. Calcium carbonate is much smaller, alright, than particle size of calcium carbonate chips. Comparison. Sebab sekarang ada dua benda, ada powder, ada chips. So kamu kena compare. Okay, ayat pertama. Ayat kedua. Dalam explanation kamu, lepas particle size, kita kena cerita apa? Siapa kawan untuk particle size? Mari ni. Siapa kawan untuk particle size? Aziatun? Contact surface area. Ya, sambung dengan contact surface area tapi apply dalam soalan. Okey, tapi apply dalam soalan, contact surface area. Siapa lagi besar? Sebutlah. Contact surface area of powdered CaCO3 is much larger. Sebab size dia kecil tadi. So contact surface area dia besar. Then CaCO3 chips. Okay. Sambung kepada collision. Therefore, collision dengan siapa? Acid. Sebab dia react faster dengan acid. So collision kamu kena dengan siapa? Therefore, powder CaCO3 will collide more with HCl. Asid kamu. Nampak? Ayat 2 kat bawah tak payah ubah. Ayat 2 kat bawah tak payah ubah. Thus, effective collision increase. Rate of reaction. Rate of reaction for powdered calcium carbonate dilute in acid in HCl is higher. Sebab sebut lagi laju. Cuma chips tu lambat sikit tapi dia larut juga. Dia bukan tak larut. Okay? Jangan dia tak larut. Dia akan larut. Dia lambat je. Okay? Nampak ayat? Boleh buat ayat macam ni? Ayat kita guna keyword yang sama. Apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah kita akan guna keyword yang sama. Particle size, contact surface area, collision, alright, effective collision, rate of reaction. Keyword sama. Okay? Siapa sekarang? Itu je. Alright? Dan next, soalan minta 2 more factors.
Two factors that can influence the rate of reaction, explain your answer. So, dua faktor yang kamu pilih ni, boleh pilih apa? Pilihan apa yang boleh ada? Akan tengok pada reactant. Another two factors. Bermakna particle size kita dah tak boleh pilih. So, boleh pilih apa lagi? Syahinda? Concentration, Boleh pilih concentration. temperature. Betul? Sebab HCl adalah aqueous. So, saya boleh pilih concentration. Ataupun, kamu boleh pilih apa, Arisha? Temperature. Temperature. Okay. Satu lagi, Fatihah. Catalyst. Catalyst. Ada 3 pilihan sahaja. Boleh pilih mana-mana. Soalan saya, kenapa tak boleh pilih pressure, Ain? Kenapa tak boleh pilih pressure? Sebab dia gas. Sebab? Sebab dia gas. Sebab dia gas? Sebab dia ada gas ke sebab dia tak ada gas? Pressure. Tak ada gas. Tak ada gas. Ada je gas. Ni gas. Reactant. Reactant. Kita hanya tengok pada reactant. Bila kamu pilih faktor, kita hanya tengok pada reactant. Okay? Kita tak tengok pada produk-produk dah jadi. Weh, nak cakap apa lagi? Dia dah hasil dah. Reaction saya dah habis dah. Bawah nak bincang faktor. Tak payah. Kita tengok reactant je. Okay? Alright. Next. This one. Why would iron not rust? Alright. Why would iron filling rust faster than the iron nail? Okay. Correct. Keadaan juga. Okay. Keadaan yang berlaku. Iron filling tu macam sebuk besi. Iron dust. Alright. Dia macam sebuk besi tak? Alright. Iron filling tu adalah macam sebuk besi. Okay. So why would the iron filling rust faster than the iron nail? Yang ni paku obviously paku besi lah. Okay. Obviously kita masih cerita pasal particle size. Dengan lebih tepat, kita sebenarnya nak cerita pasal contact surface area. Okay. Kita nak bincang pasal contact surface area. Okay. Dan logically, yang ni karat lagi cepat. Soalan saya, Nurin, contact surface area siapa yang lebih besar di sini? Paku atau iron filling? Iron filling. Alright, contact surface area iron filling lebih besar. Bila contact surface area dia tinggi, bermakna particle size dia rendah. Sebab dia terbalik. So ayat dia, iron filling will rust faster because it has lower ataupun lower macam tak sedap je, lower apa benda, rendah, kecil smaller particle size than iron nail. Okay. Dan kita tahu karat akan berlaku sebab dia expose kepada udara. Right? Karat berlaku sebab dia expose kepada udara. Belajar karat ke dulu masa sekolah rendah? Macam mana nak jadi karat? Ke tak belajar? Tak tahu nak jadi karat macam mana? Kesian kamu. Sekolah rendah kamu tak ajar. Kesian. Mesti salah cikgu kan? Kamu mana ada salah. Okay. Belajar kamu tahu. Dia akan karat sebab dia akan expose kepada udara. Tulis. Alright, cara nak explain. Contact surface area of iron filling that expose, terdedah kepada udara, that exposed to air is larger than iron nail. Habis. Alright, habis. Kenapa dia karat cepat? Sebab luas permukaan dia yang terdedah kepada udara lebih besar.
Sebab tu dia karat lagi cepat. Okay, that is the reason. Soalan macam ni duk keluar tau lately. Dia tak keluar dah soalan yang kamu boleh guna ayat nota. 2-3 tahun ni memang dia duk keluar soalan trend macam ni. Okay, dia suka bagi keadaan yang berlaku dalam hidup daily life kamu dan kamu kena explain kenapa keadaan macam tu berlaku. Dan tak ada masalah, kamu still kena pilih faktor. Kita still guna keyword dia. Particle size, contact surface area. Alright, cuma kamu apply sahaja dalam keadaan yang dia bagi tu. Okay, last but not least. Ni cerita macam daging ayam tadi ni. Ni cerita daging ayam dengan butter ni. Okay, ni kalau dia tukar butter pun sama. Alright. Okay, saya ada 2. Dia dah bagi tahu dah. Due to the decomposition with oxygen and carbon dioxide in the air, the meat, daging, begin to feel slimy and smell spoiled. Explain using your knowledge of chemical reaction why meat will spoil less rapidly when left unsliced. Left unsliced means satu block. One block. Okay, satu block. Dia kata spoil less rapidly. Bahasa dia hebat gila. Bermakna rosak lambat. Rosak busuk lambat. Okay, busuk lambat sikit je. So kenapa kalau kita tak potong left unsliced, dia busuk lambat sikit? Again, contact surface area. Balik kepada contact surface area. Ceritalah. Unsliced meat and unsliced meat has a very small contact surface area. Alright, contact surface area dia kecil. Luas permukaan dia kecil. Bila dia tak dipotong. So ceritalah, expose. Therefore, less area is exposed to the oxygen or carbon dioxide in the air. Tu je. Tak susah pun. Alright, yang tu je. Kenapa? Sebab contact surface area. Nak tulis lagi tepat, nak tulis lagi lengkap. An unsliced meat has a large particle size. Has a large particle size pula. Has a large size. Mana particle? Daging-daging lah. Okay? Has a very large size. And it has a very small contact surface area. Size dia besar sebab dia seketun. Tapi contact surface area dia kecil je. Sebab contact surface area dia permukaan je. Betul tak? So kalau saya nak compare kalau saya ada daging, chicken breast slice dengan minced chicken. Alright, saya ada 3. Saya ada satu blok. Okay, satu blok. Saya ada kepingan. Saya ada mince panggil apa weh? Mince. Saya tak tahu mince panggil apa. BM aku macam tu je lah. Saya ada satu blok, saya ada kepingan, saya ada mince. Antara 3 ni, kalau kita letak kat luar, rasa-rasa siapa busuk dulu? Blok, kepingan atau mince? Anybody? Mince. Mince. Arisha kata mince. Setuju? Alright. Mince akan busuk cepat lagi. Sebab contact surface area dia sangat besar. Dia ayam cincang. Apa ni? Mince. Daging cincang. Right. Cincang. Yes. So your mince over here, particle size dia sangat-sangat kecil. Sebab dia dah cincang, dah halus dah. So contact surface area dia sangat besar. So kalau kita biar 3 benda ni sama berat, sama saiz, tapi satu dalam bentuk satu blok, satu dalam bentuk keping, satu dalam mince saya letak kat luar. Yang ni confirm busuk cepat. Sama juga kalau masak. Saya nak masak, siapa masak cepat? Mince masak cepat juga. Sebab same thing, contact surface area sangat besar. So soalan yang lebih kurang sama tapi dia boleh keluar dalam bentuk yang berbeza. Mungkin dia keluar soalan yang saya cakap ni, mungkin dia keluar. Betul tak? Dia keluar a block meat, sliced meat and minced meat. Siapa masak lagi cepat? Boleh jadi.
Okay? Sebab soalan ni sekarang jadi trend. Cuma saya nak kamu nampak cara kamu tulis tu adalah depends pada keadaan yang dia bagi. So jangan duk terkejut dengan soalan macam tu lah. Dia konsep dia sama je. Dia logik je. Okay? Dan saya ada 5 faktor. 1 je saya nak minta. Faktor tu saya tak risau. Saya rasa kamu boleh tulis. Bila pilih tu, pilih betul-betul. Dia jadi problem bila pilih. Bila kamu yang pilih. Dia start lah. Dia start suka hati aku lah. Aku nak pilih apa? Dia jadi isu tu. Tak boleh. Berhati-hati, concentration hanya gas dengan aqueous, pressure hanya gas dan juga particle size hanya solid. Yang 3 ni kena berhati-hati, kena tengok betul-betul boleh guna atau tak boleh guna. Okay? Alright. Question? Alright. Kalau tak ada apa, I think that's it for today. And that is the last thing in the syllabus for this semester. Okay, seronok last thing in the syllabus je. Things before tu ingat ke lagi? Last thing, if you understand this is the last thing that you understand and you remember everything previously, then okay, you are good to go. Ni kalau saya bagi balik limiting reactor ni, tak tentu hala dah. Kalau saya bagi balik number of mole, saya bagi balik empirical formula pun tak tentu boleh buat apa. Alright. Kawan-kawan ada soalan? Oh, okay. Kawan-kawan dah type cincang. Thank you. So, kalau tak ada apa, that's it. Kita akan ada test esok. Okay. Test esok panjang sikit dah. 40 markah. So, 1 jam. 40 markah. 4 soalan, 40 markah, 1 jam. Okay. Pukul berapa? 9 suku? 9? Boleh? Ada kelas tak? Tak ada. Pukul 9? Sebab test tu panjang sikit, so kita start pukul 9. Okay? Tak ada. Okay, thank you. So kita start pukul 9 sampai pukul 10, saya akan bagi extra time minute untuk submission. Alright? Be prepared. Soalan senang je. Thank you. Have a good day. I'll see you next week untuk ada satu program buat saya. Okay? Alright, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you for the whole semester.